Kita sambung faktor yang kedua ataupun sebab yang kedua yang menjadikan ulama Syiah moden ini kritik hadis-hadis yang ahli sunnah kata sahih ialah kerana mereka terkesan dengan pandangan orang-orang falsafah. Buktinya, apabila ulama-ulama Syiah moden hari ini kritik hadis-hadis yang mutawatir, hadis mutawatir yang mengatakan kita ni akan tengok Allah di hari kiamat, riwayatnya mutawatir. Sebab tu ulama ahli sunnah isbat memang kita akan tengok Allah di hari kiamat. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha la tudammuna fi ru'yatih. Kata Nabi, kata Jarir, satu hari Nabi keluar jumpa kami pada malam Badar, malam bulan purnama. Kalau negara Arab ni bulan purnama cantik dia tak ada awan, jadi kita nampak jelas kan. Macam itulah. Malam tu malam yang bulan terang, Nabi keluar jumpa Nabi keluar jumpa kami, kata Jarir. Jadi Nabi sebut pada kami, sesungguhnya kamu nanti akan tengok Tuhan kamu pada hari kiamat, dan kamu tak berebut-rebut dalam melihatnya. Mana semua orang ada peluang tengok dengan jelas. Hadis ni mutawatir. Jadi ahli sunnah kata kita akan tengok. Cuma tengok tu tak sama lah macam kita tengok makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Orang Syiah moden bila baca hadis ni, dia kata hadis ni bercanggah dengan akal. Sebab apa? Sebab dia kata, siapa yang tolak? Tengok ni. Siapa yang tolak hadis ni? Yang tolak hadis ni ialah Muhammad Sadiq An-Najmi. Dia kata, dia bagi dalil banyak. Antara dalil utama dia menolak hadis ni, dia kata pandangan orang-orang falsafah. Bahkan dia letakkan dalil utama. Pertama sekali dalil, dia kata dalil falsafah, menunjukkan memang dia betul-betul terkesan. Kita kalau sayang orang, kita letak depan kan. Kita sayang, contohnya kita ada kawan, seorang ni kita sayang lebih. Bila kita beli barang, kita bagi dia dulu. Betul? Kita dahulukan dia. Supaya dia dahulukan. Jangan itu. Macam itulah. Kan? Rakyat dahulukan. Sebab sayang kat rakyat kan. Kita dahulukan rakyat. Begitulah. Jadi dia dahulukan dalam banyak-banyak dalil. Dia letak yang nombor satu, dalil utama, pandangan orang falsafah. Menunjukkan memang dia terkesan betul-betul dengan pandangan falsafah. Dia kata apa? Dia kata al-barahin al-aqliyah wal-falsafiyah ala nafyi ru'yatillah. Dia kata dalil akal dan falsafah mengatakan memang tak mungkin kita akan dapat tengok Allah. Dia petik, dia quote daripada orang falsafah. Qalatil falasifah, kata orang falsafah, tatahaqqaq ru'yatu syai' bil 'ain wa in'ikas ad-daw idza kana syai' al-mar'i wal mushahad ala jihatin mu'ayyanah. Fi jihatin mu'ayyanah wa an takuna baina ar-ra'i wal mar'i masafatun mu'ayyanatun tafsilu bainaha bihaitsu law zadat aw naqasat tilka al-masafah la kharaja ar-ru'yah an hayyiz al-imkan. Ini falsafah sungguh ni. Boleh faham tak? Dia kata proses melihat sesuatu, dia kata dengan mata dan juga dengan pantulan cahaya berlaku bila mana orang yang melihat dan benda yang dilihat itu berada pada satu tempat. Ada jarak. Kalau jarak tu dekat ataupun jarak, kita tengok buku, kita boleh nampak buku kan. Bila jarak tu memungkinkan kita untuk tengok. Kalau buku ni jauh dekat masjid kan, kita tak nampak sebab jauh sangat. Kalau dekat pun kita tak nampak sebab dekat sangat. Jadi dia kata mesti orang yang melihat dan benda yang dilihat berada pada tempat ataupun jarak yang sesuai, baru boleh nampak.
Boleh faham ni? Mana kan? Semua belajar sains belaka kan? Ini sains lah ni. Maknanya ada cahaya, ada jarak. Kita boleh tengok. Dan ada deria mata lah, boleh tengok. Kalau jarak tu terlalu jauh, tak nampak. Kalau jarak terlalu dekat pun tak nampak. Ini mustahil bagi Allah, dia kata. Sebab Allah tidak bertempat. Sebab Allah tak bertempat. Kalau kita kata kita boleh nampak Allah, kita telah menempatkan Allah. Dan Allah tak sama macam makhluk. Kita dah kata Allah bertempat, dan kita telah menyamakan Allah dengan nampak? Macam mana nak jawab? Kita kata memang Allah tak sama dengan makhluk. Tapi yang tahu tentang Allah ini Allah dan Nabi. Nabi pun yang mana Allah Ta'ala bagi tahu dia dengan wahyu, dia tahu. Dan dia sampaikan kepada kita. Yang bagi tahu kita boleh tengok Allah ni, manusia yang paling tahu tentang Allah dalam dunia, iaitulah Nabi. Bila Nabi kata kita boleh tengok, tak bermakna kita menempatkan Allah pada satu tempat, tak. Sebab kalau kau kata gitu, kita juga akan menafikan sifat basar bagi Allah. Allah melihat ke tidak? Melihat kan? Allah melihat. Maka kalau kau kata proses penglihatan mesti ada jarak, mesti ada tempat, maka kau dah kata Allah Ta'ala buta. Kerana kalau kau kata Allah Ta'ala melihat, maka Allah akan berjarak. Allah perlukan jarak untuk melihat. Kita kata ini semua batil, akan menyebabkan semua sifat Allah akan ternafi. Sedangkan dalam Quran bahawa banyak kata Allahu Sami'un Basir, Allah mendengar dan Allah melihat. Sebab itu kita kata menggunakan akal semata-mata dalam akidah memenatkan. Kerana ada benda yang akal tak boleh nak masuk campur. Ada benda yang akal tak boleh masuk campur. Bila kita kata kita boleh tengok Allah, bukan bermakna kita menempatkan Allah. Ikut cara lah. Cara di alam akhirat tak sama dia punya undang-undang dengan alam dunia. Kita akan masuk syurga. Semua orang masuk syurga umur dia muda. Sedangkan masa dalam dunia gigi pun tak ada. 2 batang je tinggal, tua sangat, umur 82. Cakap pun orang tak faham kan. Tapi bila masuk syurga, muda balik. Macam mana boleh? Macam mana boleh muda balik? Kita kata itu alam lain, undang-undangnya lain.